pendapat yang ini sebab kita kalau saya bacakan balik dekat yang paragraf sebelum akhir itu, muka surat sebelum, muka surat 390, hadis An-Nu'man ini telah dijadikan dalil bahawa yang dimaksud dengan kata ka'bun, mata kaki dalam ayat tentang wuduk adalah tulang yang agak menonjol di kedua sisi kaki, tepatnya pada sendi pertemuan betis dengan kaki. Dan kerana inilah yang mungkin untuk ditempelkan dengan orang yang ada di sampingnya atau sebelahnya, ya. Berbeza dengan pendapat yang mengatakan bahawa makna kata ka'bun adalah tumit. Pendapat ini adalah pendapat syadz, ganjil, yakni pendapat yang mengatakan ianya tumit. Betul Kak Zaitun? Betul. Okey, saya faham macam tadi. Ya, yang dinisbahkan kepada sebagian ulama mazhab Hanafi. Namun para ulama peneliti dalam mazhab tersebut tidak mengakuinya. Sebagian lagi mengakui hal itu, namun dalam masalah haji bukan wuduk. Mana masalah yang berbeza, ya. Pakai ihram bukan masalah pakai wuduk, masalah wuduk. Okey tuan, saya nakkan kepastian tadi dulu, ya. Terima kasih Kak Zaitun. Okey. Tuan-tuan, alhamdulillah, perempuan yang berada di Facebook Masjid Kampung Siglap, ahlan wa sahlan. Selamat datang juga untuk mengikuti kuliah kami. Mudah-mudahan tuan-tuan perempuan juga mendapatkan manfaat dan berpanjangan, mudah-mudahan, ya. Amin. Di sini kita berkongsi tentang hadis yang atau tajuk yang saya ingat hampir sering kali diperkatakan, namun banyak kali juga diragui sebenarnya. Sebab banyak saya dengar di masjid, ya, orang-orang tanya, kenapa Ustaz orang semayang dekat-dekat dengan kita? Orang semayang bahu dengan bahunya melekat, lepas tu kaki dibina satu kaki rapat-rapat. Makin ramai atau makin banyak yang kita bincangkan dan kita ketahui daripada teks-teks atau semua dalil yang atau kita baca buku sumber-sumber ilmiah, makin banyak juga orang yang ada yang menisbahkan orang yang dekat-dekat kaki ni dengan Syiah, dan ada juga yang menisbahkan tuan-tuan puan macam-macam spekulasi lah istilah dia. Saya nak menegaskan di sini bahawa Al-Imam Al-Bukhari adalah seorang imam yang sangat dibenci oleh Syiah. Yang sangat dibenci. Bermakna Al-Imam Al-Bukhari seorang pejuang sunnah yang sedia berkhidmat dan telah pun berkhidmat kepada Islam, dan Allah telah menampakkan, Allah telah menzahirkan kemuliaan Imam Al-Bukhari sebelum kiamat lagi, sesudah wafatnya Imam Al-Bukhari, dengan himpunan hadis yang Imam Al-Bukhari kumpul, riwayatkan, dan sampailah kepada kita ni, kita masih lagi pelajari. Kita dah baca buku Fathul Bari ni Kak Zaitun lama kan? Ini mana dah bertahun-tahun dari masjid kita pakai dekat Pergas, bangunan Pergas, kita pakai classroom Pergas, lepas tu kita pakai masjid. Saya ingat ada 2-3 kali lah shifting here and there, sampailah kita landing di Masjid Kampung Siglap, dan barakahnya daripada Masjid Kampung Siglap yang sebenarnya payung lah kita, atau istilahnya Kampung Siglap jadi tuan rumah. Tuan-tuan perempuan, belum habis, dan kita baca daripada awal. Kalau ada lompat pun sedikit, tetap belum habis. Saya nak menegaskan di sini bahawa apabila kita kaitkan isu ini dengan Syiah, ketahuilah Imam Al-Bukhari adalah musuhnya Syiah. Jadi saya harap tuan-tuan dan puan-puan, dengan penjelasan yang ada hari ini, ataupun dengan tuan-tuan mungkin memaklumi hari ini, jadi tahu tentang perkara ini, harapnya di luar sana orang-orang yang syukur mungkin mereka tidak tahu atau mereka keliru, dapat faham dan tidak mengaitkan perkara ini dengan Syiah. Ya, tentu sekali Syiah tidak akan setuju ataupun lakukan untuk buat perkara tersebut. Jadi tuan-tuan jangan kata orang yang kalau nanti kita dapat semayang kembali bersama dengan cara rapat dan cara saf yang Nabi SAW cadangkan ini, jangan kita kaitkan sama Syiah. Dan ketahuilah tuan-tuan dan puan-puan, adalah di antara satu musibah jika ada satu perbuatan sunnah yang disalah tanggapi ataupun yang disalah ertikan bahawa perbuatan sunnah itu tidak sunnah, dan menjadikan sesuatu yang lain itu
itu adalah gantinya. It is a problem ya dalam satu ummah kalau perkara tersebut terjadi. Dan lebih buruk lagi kalau satu sunnah itu dikaitkan dengan musuhnya sunnah. Seperti perbuatan ini. Maknanya tuan-tuan dan puan-puan, jika anda solat di rumah, hari ini masih valid kalau sembahyang di rumah, untuk kalau saya jadi imam dengan keluarga, dengan ibu ayah, ataupun kalau tuan-tuan puan-puan jadi imam dengan anak-anak. Jadi masih lagi ada syariat untuk kita sembahyang rapat bahu dengan bahu dan kaki dengan kaki dalam saf. Nah, di sini cuma beza kaki dengan kaki ni, adakah itu buku lali ataupun itu tumit. Sebab buku lali, kalau rapat buku lali tak serapat tumit. Kalau rapat tumit lebih dekat lagi saya rasa. Dan malah tuan-tuan puan-puan, saya rasa agak sedikit terkilan, ramai juga orang-orang Islam yang ahli masjid yang apabila mereka semayang, mereka merasakan terganggu dengan kedudukan kaki orang. Walhal tuan-tuan dan puan-puan, ya, saya tak kata itu salah semata-mata 100%, namun ada kemungkinannya orang itu salah mengamalkan sunnah itu, atau mungkin juga orang rasa terganggu kerana keselesaan. Dan di situ ada suruhan ataupun sunnah Rasulullah SAW. Dan saya bila sebut sunnah, banyak kali saya ingatkan tuan-tuan, dia adalah sesuatu yang bukan buat dapat pahala, tak buat tak apa-apa. Tapi dia adalah kesempurnaan kepada pelaksanaan salatul jamaah itu sendiri. Dan apabila kita berjamaah, dia mesti ada uniform. Dia mesti ada sesuatu yang kita, satu unity mesti nampak. Dan dia mesti zahir. Ya? Dia mesti dalam satu kelompok. Dia mesti dalam satu kawasan. Dia mesti dalam keadaan yang dekat. Dia mesti cara dirinya. Dan ini yang kita panggil uniform. Ya? Ataupun kesatuan yang ada. Ya? Jadi tuan-tuan dan puan-puan, jika tuan-tuan punya saham menerangkan perkara ini, jika orang bertanya, ya, sebab tak kira lah, sebab saya rasa orang yang bertanya, dia tak tahu, ditanya siapa yang mengetahui. So tuan-tuan juga semua adalah ambassadors of Allah SWT dan agama ini. Jika ada orang yang mengaitkan perkara ini dengan perkara tidak sunnah, maknanya opposite or against the sunnah, tuan-tuan jadi atau jadilah para pejuang sunnah ataupun orang-orang yang sebenarnya backing kepada sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saya ingat tuan-tuan dan puan-puan, ini kemuliaan dan bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam gambarkan Islam ini bermulanya pelik dan dia akan berakhirnya pelik. Kita bukan nak jadi orang pelik, tapi kita nak merungkaikan kesemua yang orang rasa pelik menjadi norma kehidupan mereka, supaya sama-sama tuan-tuan, mereka, kita semua mendapatkan syafaat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan syafaat Nabi Muhammad bukan letak pada majlis saja. Ya, bukan letak pada maulid saja, dan dia sebenarnya lebih besar lagi dalam kita memakmurkan, memuliakan, mengamalkan sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Okey. Saya harap tuan-tuan puan-puan, ya, sebab saya bila dengar kan Pak Haji Tarikh, bila orang cakap Ustaz itu Syiah ke, saya agak rasa dia menyinggung, menyinggung saya. Tak ada yang peribadi bagi saya, namun saya merasa prihatin bahawa mungkin di sana ada ustaz-ustaz juga yang ajar semayang apa dekat-dekat, apa pasal semayang rapat-rapat bahu ataupun istilah kaki, kenapa kena langgar dengan kaki. Banyak ustaz-ustaz yang, saya nak panggil apa ya, kalau ikut nafsu kita panggil goblok, kata bahasa Indonesia. Maaf tuan-tuan, tidak maksud saya begitu. Tapi banyak ustaz-ustaz juga yang keliru dan menjadikan sunnah ini sangat asing bagi kelakuan ataupun ke pengamalan kita. Kerana semata-mata ustaz-ustaz kadang-kadang, ya, sebagai yang pendakwa yang saya yakin mungkin mereka, Allah kurniakan hidayah bagi mereka, kerana memusuhi apa yang dinamakan istilahnya Wahabi. Tak ada kena mengenai Wahabi dengan masalah ini tuan-tuan dan puan-puan, kerana ini adalah purely dan naturally datang dari sunnah Nabi SAW. Nah, agak berbaur musuh jika ada ustaz-ustaz yang kata kalau tuan-tuan nak kenal Wahabi, mesti semayangnya
mesti kakinya rapat-rapat. Itu bukan Wahabi, itu sunnah Nabi. Faham betul-betul. Itu Muhammadi, ya, itu Muhammadi. Saya rasa kalau dengan keilmuan para asatizah, para ulama serata dunia, ya, syekh-syekh ataupun tuan-tuan guru, jika kita salah beri signal kepada publik ataupun awam, maka apa yang mereka perolehi dan tanggapan mereka adalah sesuatu yang berbeza. Sangat-sangat zalim jika kita menjadikan sunnah ini terperuk satu tempat yang orang memandangnya sebagai musuh. Dan saya rasa kita kena adil dalam kita menerangkan. Dan tuan-tuan, jika mungkin para asatizah gagal nak terangkan, mungkin Allah nak bagi kemuliaan itu pada tuan-tuan dan puan-puan. Untuk tuan-tuan puan-puan terangkan pada ahli keluarga kita. Sebab ahli keluarga kita adalah kelompok masyarakat yang akan, istilahnya apa, akan membentuk satu masyarakat yang besar. Tak apa-apa kalau mungkin keluarga kita tak dapat faham daripada bibir-bibir atau lidah dan lisan para pendakwah, namun kita juga adalah seorang pendakwah yang memang berterusan dalam keluarga, ya. Kak ini sebut di sini, luruskan soft-soft kalian. Kerana meluruskan soft termasuk dalam sebahagian menegakkan salat berjamaah. Terima kasih Kak Adi, betul. Dan tuan-tuan, masalahnya itu saya ingat yang Kak Adi sebut tadi bagus, namun itu difahami secara umum oleh, saya ingat, hampir semua ataupun majoriti semua orang, ya. Namun masalah merapatkan kaki, sebab isu saya di sini adalah tuan-tuan, ada dua perkara yang Nabi SAW lakukan yang Imam Bukhari highlight, ya. Kita ada bahu dengan bahu dan kaki dengan kaki. So dia ada dua komponen penting. Satu sini, ada satu lagi di sini. Yang kalau kita solat dan masih valid hari ini di rumah, ya, bersama kita, yang memang kita tahu kesihatannya betul, sihat, duduk serumah, dan memang ini adalah antara rukun dalam kita mengamalkan salatul jamaah. Minta maaf tuan-tuan dan puan-puan kalau saya sebut tadi di awal ada yang menyinggung. Namun saya rasa daripada kita, saya lebih pilih menyinggung mungkin sensitiviti ramai daripada kita menyinggung sunnah Nabi SAW. Saya kira itu lebih parah dan lebih cedera, ya. Ya, mungkin kalau asatizah yang salah, Allah ampunkan mereka dan Allah ampunkan kita. Dan kita terus berdoa, tuan-tuan. Sebab saya lihat banyak juga di kalangan masyarakat awam yang agak prihatin bila ustaz-ustaz cakap ni terbalik-terbalik. Pak Haji Tarikh ada yang bilang saya, katanya, Ustaz, kenapa Ustaz ni masih ajar kalau benda ni tak sunnah? Dia tanya saya. Yang ajar orang lain, yang ditanya orang lain. Jadi saya nak jawab haknya pun tak ada pada saya. Kan Pak Haji Tarikh? Tapi ya, tuan-tuan, saya suka apabila tuan-tuan merasa keliru. Keliru ini bermaksud tuan-tuan sedang menuju apa yang dipanggil budaya ilmu. Sebab kalau tak keliru, tuan-tuan begitu saja faham, aman sejahtera, maknanya tak ada yang dikaji, tak ada yang dipikirkan, tak ada, agak monotonous, ya, agak sangat mendatar. Kita perlu kepada setiap masa, kita perlu kepada sesuatu yang pop up, ya, untuk dia timbul dan kita mungkin boleh fikirkan dengan cara yang baik, dengan sunnah yang baik, dengan rasional yang baik, membaca, mendengar kuliah, mengikuti kelas-kelas. Saya mudah-mudahan satu hari tuan-tuan kita boleh balik kelas di masjid, walaupun macam mana pun keadaan sekarang ini sangat menggalakkan dan bagus bagi saya kelas online. Namun tuan-tuan dan puan-puan, apabila ada kekeliruan, maka ada timbul soalan. Nah, soalan-soalan ini yang menjadikan pintu-pintu ilmu itu Allah Subhanahu Wa Taala buka luas, ya. Sekali lagi saya sebut, subjek ini adalah subjek yang selalu disebut tapi subjek yang masih selalu diragui. Pak Haji Tarikh, kalau Pak Haji Tarikh secara umum semayang kalau dulu di masjid, kan, pasti Pak Haji Tarikh jumpa orang-orang yang semayang seperti ini, maksudnya rapatkan kaki ataupun bahu.
Saya tak tolakkan Pak Haji Tarif, betul tak? Ada tak orang yang memang sembahyang, dia rapat kaki dia tu sampai kejar kita? Ada tak? Kadang Ustaz ya, kadang terapat-rapat tu, dia memang bukakan kaki tu, kangkangnya tu lebih. Sangat kangkang luas lebih ya. Terlampau luas. Sekarang dah melampau kan. Saya rasa istilahnya betul, kangkang Pak Haji Tarif kata, terlalu terbuka. Dia bukan rapat kaki, dia mengangkang tuan-tuan istilah. Lagi saya punya experience. Saya Pak Haji Tarif. Yang kat masjid ni ada tu masa dia berdiri tu, dia jalankan kaki dia tahu. Habis kena saya gerakkan kaki. Gerakkan. Habis kalau dah kena tu terasa dah kena, dah okey lah. Habis dia terpijak Pak Haji Tarif. Bukan dipijak, dia 2 kali 3 kali dia goyang-goyang pula. Okey, dia pula kacau kita pula. Orang ni kenapa ni dia goyang pula kaki dia. Kalau electric shock tu sangat dah keras dah tu Pak Haji Tarif. Habis saya alih sikit lah Ustaz. Saya bukan takut terganggu kali kesembayangan. Habis bila saya alih tu, dia ikut lagi. Dia cari lagi. Sampai 3 kali tu. Saya tengok, saya balik, masa keluar saya tengok kan dia. Okey, terima kasih Pak Haji Tarif. Saya ingat Pak Haji Tarif punya pengalaman ini tuan-tuan, dan hampir semua kita mengalaminya yang sama. Maknanya pernah mungkin kita terjumpa ke situasi seperti ini. Saya akan bagi panduan jika kadang-kadang orang yang mengamalkan juga tidak mengerti. Saya umpamakan Pak Haji Tarif. Kita tasyahud. Kita asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Nah, di sini ada beberapa pengamalan dalam mazhab yang berbeza. Dan antara yang Nabi SAW amalkan, maknanya banyak cara Nabi angkat jari sewaktu Nabi bertasyahud. Nah, antara amalan Nabi juga ada Nabi menggerakkan jari Nabi SAW. Nah, bila sampai pada pengamal atau kita hari ini umat, ada orang ni dia terlalu excited Pak Haji Tarif dalam dia mengamalkan sunnah tu. Jadi dia faham gerak jari Nabi, at-tahiyatul lillah wa salawat tayyibat assalamu alayka. Nah, dia dalam terlalu excitement yang ada tu, dia bukan gerakkan jari, dia jadi goyangkan jari yang terlalu banyak. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, sallallahu Muhammad wa ala Muhammad. Dahlah goyang banyak, goyang gebur banyak, lepas tu laju pula. Dia sangat mengganggu tuan-tuan dan puan-puan. Tahiyatul mubarakatuh salawatu tayyibatu assalamu alayka ya nabi rahmatullah. Nah, saya mengerti ada hadis Nabi SAW. Nabi kata apa, gerakan itu sangat menyakiti syaitan. Dia berfungsi sebagai cemeti ataupun rotan bagi syaitan. Kerana apa tuan-tuan? Dalam Islam simbol ini, simbol ataupun gaya ini, ataupun kita sebut syahadah, kita tutup semua jari jemari kita dan kita akan hanya tunjukkan satu. Kalau saya terbalikkan ke atas jadi gini. Maknanya kalau satu, simbol ini adalah simbol tauhid. Dia panggil pengesaan Allah Subhanahu Wa Taala. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. So, simbol ini penting, dia akidah. Nah, perbuatan ini menggerakkan ini, Nabi SAW kata apa? Menyakiti syaitan. Sebab syaitan bukan hanya tahu kita beribadat, tapi syaitan nampak kita mengikrarkan ibadah itu, pengesaan kepada Allah itu dengan perbuatan kita. Kita show more actually. Sebab itu sakit bagi syaitan. Dan bila kita gerakkan pula, dia sebenarnya mengambil ataupun menarik perhatian. Dan di sini adalah sunnah Nabi. Cuma pengamal sunnah ini bila dia gerak dan dia goyang terlalu laju, maka dia sebenarnya menyalahi sunnah. Pak Haji Tarif, waktu saya belajar di kuliah. Sila Pak Haji Tarif, sila. Saya pernah jumpa je yang bergerak tu. Memang ganggu lah. Lagi satu, dalam perkara ni, saya ada buku satu daripada Malaysia. Dia kata hadis ni banyak terlampau sikit yang orang nampak. Sebab apa? Masa Nabi buat syahadat tu, takkan semua banyak orang nampak. Kali kiri kanannya dia lah. Orang yang menceritakan ni pun yang tak ada banyak pengikutnya. Jadi itu dia kata tak berapa kuat lah. Maksud Pak Haji, goyangkan jari itu mungkin sedikit yang dapat tengok dari sahabat dia. Okey, jadi bermakna riwayatan itu. Tapi dia tak macam ada
dia war-warkanlah yang dekat saja. Satu lagi Ustaz ya, masa rapat kaki sama kaki ni, kebanyakan saya tengok masa lepas rakaat pertama, bila naik rakaat kedua, kaki tu tak rapat lagi, Ustaz tahu. Maksud saya seperti kaki buku lali kata tadi buku lali ataupun merapatkan tumit tadi tu tak rapat balik yang asal. Saya ingat masa saya berpendapat kalau masa bangun tu kita tengok tempat kita nak pijak tu, saya ingat itu lagi bagus. Jangan biarkan dan macam mana itu kaki betul, bersepah. Betul. Kita mesti jaga soft kita ataupun posture. Cara kita berdiri setiap saat sebenarnya. Mungkin ada orang faham nak kena jaga soft sebelum sembahyang mula. Yang pertama saja rakaat pertama nak mula tu ya. Tapi sebenarnya Islam dan sunnah menyuruh kita cek perkara tersebut setiap kali kita naik ataupun setiap masa kita bergerak. Jadi saya bergerak dari satu posisi ke posisi yang lain, saya kena pastikan kedudukan posture saya betul. Termasuklah kiblat tuan-tuan. Kalau saya naik, saya mula-mula menghadap di sini, tiba-tiba saya menghadap ke sana. Dia agak sebenarnya tak betul. Ya. Jadi, kata Pak Tarikh tadi, satu perkara yang bagus, tengok. Kita kena tengok kaki kita. Memang disuruh Allah. Memang itu disuruh. Tengok ni, tidaklah sampai paling ke leher kan Pak Tarikh. Kadar yang munasabah sebab nak tengok diri sendiri. Tuan Islam banyak ajarkan kita supaya kita muhasabah diri. Sebab kita selalu tengok orang. Kita bukan tengok diri kita. Dan kita jadi menghukum orang dan bukan menghukum diri sendiri, memperbaiki. Nah, cuma Pak Tarikh yang di awal tadi, maknanya kalau ada yang mengatakan bahawa kalau menggerakkan jari itu, apa dipanggil, mungkin periwatan sedikit kerana yang berdekatan dengan Nabi SAW saja yang melihat ataupun nampak apa yang Nabi buat waktu tasyahud. Saya jawab sebenarnya tidak juga. Mungkin ini pandangan saya Pak Tarikh. Sahabat Nabi sering dan biasa melihat Rasulullah SAW salat sunnah, qabliyah, ba'diyah. Maksudnya kalau di masjid. Dan Nabi beribadat tu di rumah juga kalau qiyamul lail, dan kebiasaan kalau Rasulullah SAW salat sunat majoriti di rumah. Namun ada waktu-waktunya seperti al-istisqa dan ada waktu-waktu yang Nabi tunjukkan salat mutlak, ada waktu-waktu yang Nabi nampakkan salat duha. Jadi dalam hadis umum yang Nabi kata SAW, hendaklah kamu salat seperti mana kamu melihat aku lakukan. Maka saya jawab tadi pada kalau orang mengatakan bahawa ada sedikit mungkin periwatan yang menggerakkan jari ini sedikit orang saja yang nampak, jawapannya tidak benar. Jawapannya adalah kebenarannya ialah ramai juga sahabat nampak, namun Pak Tarikh sedikit ditukilkan pada kita di rantau kita. Sebab di rantau lain seperti di negara Arab, negara-negara yang berjiran dengan Arab, Afrika, benua Afrika, biasa perkara ini. Cuma orang Asia agak kita mungkin terlindung sedikit daripada periwayatan ini berdasarkan mungkin pengamalan mazhab yang kita punya. Dalam masa yang sama banyak juga kita punya pendakwah mungkin fokuskan kepada yang lain, perhaps mereka tertinggal pada perkara-perkara seperti tadi. Nah, jadi betul, kadang-kadang baru nak tanya sama ada betul ataupun tidak goyangkan jari hadis lemah. Tidak benar. Jawapannya adalah hadis sahih dan cuma caranya. Guru saya, guru-guru kami di Fakulti Hadis menunjukkan sebenarnya cara bagaimana cara Nabi SAW menggerakkan jari Nabi saat Nabi bertasyahud. Sebenarnya tuan-tuan, guru kami tunjukkan perlahan, ya. Perlahan, maknanya kalau saya letak gini atau saya letak begini, kita balik tangan saya cawan balik, okey, gini. Dia geraknya gini saja. Maknanya tuan-tuan, kita kena letak ibu jari kita ni dia di samping jari hantu. Nabi kata buat seperti round. Nabi sebut hadis tu, kalau kita nak tahiyat, tasyahud, kita jangan main, ada orang mentala gitu je tuan-tuan, gitu.
sangat loose, ya. Dia adalah jari apa dia panggil? Jari hantu kita alaskan dengan jari ibu. Jadi lekat, dia lekat di sini. Jadi dia stay put. Number 9, yes. Dalam hadis sebut, ya. Nombor 9 seperti. Dan kemudian bila kita nak gerakkan ni, tuan-tuan, ini sangat penting. Bila Nabi SAW kata guru-guru kami, nak gerakkan ini adalah segini saja. Maknanya dia tidak bergerak sampai ke bawah. Ini goyang lagi. Ini gerak. Saya ingat dalam bahasa juga berbeza, ya. Tonton bila kita gerak, pasal kanan kikuk dan kiri, ya. Kalau kita gerak dalam cara kita goyang begini, saya ingat goyang ini yang mengganggu dan merosakkan imej sunnah. Dan dia akan jadi apa orang bilang apa? Mengganggu kita semayang, kekhusyukan kita nak halau syaitan, kita jadi syaitan. Ada penceraman yang kata macam tu. Kita jadi syaitan. Ini bukan syaitan, ini Nabi suruh buat. Nabi kata gini, kalau maknanya antara yang Nabi buat bermakna boleh kita lakukan. Semua boleh. Tuan-tuan nak tegak saja, diam-diam, betah begitu bisa. Bisa pula boleh. Tapi tuan-tuan kalau nak gerakkan juga, dan itu sunnah. Tuan-tuan kena amalkan. Tuan-tuan kalau lapang hati, kalau tuan-tuan rasa ada keterbukaan, tuan-tuan lakukan, goyang sedikit. Sedikit saja. Maknanya dia sekadar begini. Tuan-tuan, ya. Bermakna gini. Dan sila goyang dengan tenang. Maknanya kalau tuan-tuan nak goyangkan pun tenang. Gini. Saya melihat, kami belajar waktu tu Pak Cik Tarikh, guru-guru kami goyangkan, dia tidak akan mengganggu. Dia Nabi bergerak begini. Kalau laju pun sikit lagi. Sikit saja. Bermakna kalau tuan-tuan tengok jarum jam kan, dia gerak sikit gitu. Satu saat punya pergerakan dan dia balik lagi. Satu pergerakan balik lagi. Nah, di sini tuan-tuan dan puan-puan, sama dengan bagaimana orang mengamalkan menempelkan bahu sama bahu dan merapatkan kaki dengan kaki. Saya ingat ini menjadi isu kerana pengamalnya salah. Jadi pengamal ini salah. Tuan-tuan, saya nasihatkan bagi yang mungkin belajar sunnah, waspada kerana sunnah ini tak pernah dan tidak akan menjadikan kita dalam posisi susah. Apatah lagi menyusahkan orang lain. Ini sangat mustahil. Ini tidak bakal berlaku dalam sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, Kak Ani tanya, merapatkan kaki, adakah ini sunnah yang makin ditinggalkan? Ya, saya kira antara salah satu, ya, dalam banyak-banyak sunnah Nabi yang luput. Merapatkan kaki ini, tuan-tuan, antara sunnah yang bukan hanya luput atau ditinggalkan Kak ini, tapi dimusuhi sekarang ini. Dimusuhi. Bermakna orang yang rapatkan kaki ini orang yang salah. Sekali lagi tuan-tuan, kalau kita amalkan cara yang betul dan tidak memaksa orang, ya, maka dia tidak akan jadi satu isu. Jaga imej sunnah ni. Kita tengok hadis ini, kata Nu'man ibn Bashir, ini seorang tabi'in besar, ya. Aku melihat lelaki di antara kami menempelkan mata kakinya kepada mata kaki temannya. Dan ini tadi yang khilaf, masalah Ka'ab ataupun buku lali ataupun tumit kaki, ya. Nah, dalam hadis Anas bin Malik radhiyallahu anhu ada disebutkan di sini bahawa apa disebut sini, fa inni, saya tinggikan sedikit tuan-tuan. Okey. Luruskan saf-saf kamu kerana sesungguhnya aku melihat kalian dari belakang punggungku. Maknanya Nabi nak kata, walaupun Nabi di depan, Nabi nampak ke belakang. Bermaksud Nabi cek, ya. Dan salah seorang di antara kami menempelkan bahunya kepada bahu temannya. This is easy. Senang kita nak buat. Itu pun orang tak buat juga. Bahu sama bahu ni. Orang pun tak nak dekat-dekat. Ya, makji, ingat kalau pakai telkung yang tajam-tajam, jangan pakai kat bahu punya macam staff sarjan. Yang ini menyebabkan, ya, makji kan cocok lah, bising, nanti jadi konflik. Nah, ini masjid bukan pasar. Ataupun di rumah, takkan kita bergaduh. Takkan sembahyang jemaah. Takkan mengakibatkan ataupun menatijahkan kita bertelagah, ya. Dan kakinya kepada kaki temannya. Nah, tuan-tuan kalau baca bahasa Arab, teks dalam bahasa Arab, wa kana ahaduna yulziqu mankibahu. Ini penting, tuan, ya.
yulziqu mankibahu bimankibi sahibihi wa qadamahu biqadamihi. Nah, hadis ini sebut qadam, tapak kaki. Nah, hadis di atas disebut ka'b, disebut mata kaki. Jadi di situ timbul tadi khilaf. Dan kita bilang Imam Al-Bukhari dalam meriwayatkan hadis ini, Al-Imam Ibn Hajar Al-Asqalani bawakan khilaf tersebut. Dan tuan-tuan tengok ya, dalam pengarang kitab ini, Al-Imam Ibn Hajar Al-Asqalani, kitab Fathul Bari, adalah salah seorang imam besar dalam mazhab Syafi'i. Namun dalam keadaan beliau seorang tokoh yang besar, posisi alim, al-imam, beliau bawakan pelbagai yang kita tengok tuan-tuan, yang kita kata sampai kepada perbincangan. Dan ini perbincangan ini bukan ditambah oleh pengarang, maksud saya oleh penterjemah. Namun perbincangan ini dibawa dan dikutip daripada pengarang itu sendiri. Di mana tuan-tuan lihat di sini ya, seperti yang kita sebut di sini, dalam hadis yang diterjemahkan di sini, luruskan saf-saf sejajar antara pundak, atau sejajarkan, ratakan antara pundak-pundak bahu, atau isilah celah-celah yang kosong. Ini tuan-tuan valid untuk kita semua yang di rumah hari ini ya. Dan jangan meninggalkan celah bagi syaitan. Itu syaitan ya. Barang siapa yang menyambung saf, maka Allah akan menyambungnya, dan barang siapa yang memutuskan saf, maka Allah akan memutuskannya. Saya sudah syarah berkali-kali ni. Namun tuan-tuan dan puan-puan, mungkin manfaat bagi kita. Ingat tuan-tuan, ini adalah tanggungjawab. Siapa tak rapatkan saf, dia tak mati, dia takkan Allah petir dia atau Allah kilat kasih dia keras, kepala tukar jadi kepala haiwan. Tidak. Namun ini tanggungjawab. Bila masa kita tolong Allah, Allah akan tolong kita. Hadis itu jelas terus. Man wasala saffan wasalahullah. Siapa yang menyambung satu saf, ya, yang memenuhkan, yang melengkapkan, menjadikan saf itu sempurna dan cantik, Allah bakal menyempurnakan hidup dia. Tonton hidup kita banyak sangat, dan bukan banyak, semua hidup kita bergantung pada Allah. Jadi sebenarnya ini satu peluang. Kalau orang tak nak pandang dia wajib ataupun dia sunnah atau dia makruh atau apa, pandanglah dia satu SOS bonus yang Allah bagi. Bila masa saja kamu perlu pertolongan Allah, kamu pergi sembahyang jemaah, kamu lengkapkan satu saf. Kalau kamu serabut dengan masalah dunia, kamu pergi sembahyang jemaah, ataupun kamu sembahyang jemaah di rumah, kamu rapatkan saf anak-anak kita, kita pastikan semua safnya bagus. InsyaAllah besok Allah tolong kita. Dengan apa? Meleraikan masalah kita. Tentu kita tidak mensyaratkan untuk kita beramal mendapatkan. Namun kita hamba yang sering memerlukan Allah. Dan di sini penting sangat tuan-tuan ya. Kemudian kita lihat dalam hadis yang lagi satu. Sebab saya telah sedang bawakan pada tuan-tuan apa yang dipanggil tumit kaki ataupun buku lali. Ya. Nah, aku mendengar An-Nu'man Ibn Bashir berkata bahawa Rasulullah SAW menghadapkan wajahnya kepada manusia seraya bersabda, luruskan saf-saf kamu sebanyak 3 kali. Demi Allah, hendaklah kalian meluruskan saf-saf atau Allah menjadikan hati kalian saling berselisih. Saya sudah syarahnya. Dia berkata, sungguh aku melihat orang di antara kami menempelkan bahu pundaknya kepada pundak temannya dan kakinya kepada kaki temannya. Kak Zaitun, saya nak tanya sikit masalah orang perempuan. Boleh Kak Zaitun? Boleh, insyaAllah. Okey. Nah, wanita biasa kalau sembahyang, kalau di rumah ataupun di masjid ya Kak Zaitun, masa satu ketika dulu kita wanita pakai telkung. Nah, ibu-ibu kalau pakai telkung, kain telkung ni tak pernah ada yang semuanya melerik-lerik lah macam Miss Universe. Betul tak Kak Zaitun? Biasanya akan tutup kaki lah. Sebab fungsinya ibu-ibu nak tutup kaki kerana dalam mazhab Syafi'i itu adalah aurah. Nah, ini beza dengan mazhab Hanafi, tuan-tuan, dan mungkin Maliki. Sebab tu tuan-tuan, orang Melayu selalu tanya, kenapa kalau jemaah India selalu nampak kaki Ustaz? Sebab jemaah India berpegang dengan mazhab Hanafi atau mazhab Maliki yang meringankan tapak kaki ataupun di bahagian apa tu kita panggil feet, our feet, tapak kaki boleh kelihatan. Malah ada lagi dalam pandangan mazhab mereka juga, ya, ada lagi dalam pandangan mereka juga, mereka boleh naikkan lebih tinggi sedikit. Maknanya sampai ke paras betis.
Betis tapi bahagian bawah lah. Kalau untuk bernikah, Pak Haji Tarikh, misal Pak Haji Ahmad Yun ke siapa-siapa nak poligami kat sini, ya. Kalau nak nikah lagi, kalau guna mazhab Syafi'i paling tak untung. Paling tak untung maknanya kaki pun tak boleh nampak. Jadi tak tahulah kaki tu putih ke, pink ke, kaki tu bersih ke tak bersih, kuku panjang ke tak tahu kita. Jadi kita kalau nak guna mazhab yang lain, sampai boleh lihat kepada paras betis. Dan saya sampai ketuk-ketuk betis saya ni. Tuan-tuan nak kata nak nampak kepada tuan-tuan, saya sangat semangat pada benda ni. Namun kita tak boleh paksa sebab wanitanya yang harus redha. Dan ini bukan penjualan atau kita panggil apa, kita nak eksploitasi wanita. Maksudnya, walaupun kata betis, tapi bukanlah selak begitu tengok semua tuan-tuan. Kalau dia berjalan, kainnya terselak, ataupun istilahnya dia melangkah, kita ternampak, itu dibolehkan dan tidak berdosa. Namun dalam mazhab Syafi'i itu dosa lah. Lagi kalau tengok 2 kali Pak Haji Ahmad Yun, 2 kali tengok, dia panggil current. Dia panggil dosa. Itu wave dia kuat nanti. Ya. So Kak Zaitun, saya tanya pasal tadi, sebab queen tu semua semayang tu panjang telkongnya. Itu rezeki kata Makcik Betty. Macam mana nak nampak kaki Kak Zaitun kalau macam tu? Tak nampak lah Ustaz, rasa je. Tak nampak. Oh, rasa je. Rasa. Itu Kak Zaitun punya length, kalau Kak Zaitun pakai telkong, labuhkan tu kadar dia apa? Dia kena terlipat 2 kali ataupun dia macam labuh sedikit sehingga tutup kaki atau macam mana? Pasal biasa saya tak pakai telekong. Biasa akak pakai baju. Okey. Jubah. Macam biasalah. Okey. Akak macam ibu saya lah. Ibu saya akan semayang dengan jubah ibu. Dengan jilbab ibu lah. Okey. Kalau akak tengok makcik-makcik pakai telekong kat masjid lah ya. Macam mana? Biasanya diorang tak melebarkan lah. Macam istilahnya tadi mengangkangkan kaki tu. Okay, Pakcik Tarikh sebut tadi. As long as bahu dengan bahu lah Ustaz. But the length of the telkong kain, kainnya tidak menampakkan. How long? How long? It's about 5 inches more daripada kaki. 5 inches is okay. Tak banyak sangat lah kan? 5 inches buat sangat. 1 jari. Okay, so bermakna Mak Haji tak ada sampai jadi hantu kan? Tak jadi Casper kan? Okay, dia maknanya sampai pada kadar aman, kita rasa kaki kita tutup. Nah, tapi dalam kita menjaga aurat tersebut, saya rasa kita juga perlu peka. Okey, mesti peka bahawa sunnah ini berjalan. Maknanya sunnah ini bukan hanya untuk orang lelaki. Sunnah Nabi adalah sesuatu yang totally mesti diamalkan ataupun boleh diamalkan oleh lelaki dan wanita. Hanya kecuali jika Nabi SAW mengasingkan. Nabi categorize, Nabi kata adalah untuk lelaki. Nah, seperti sunnah berlari-lari anak sewaktu sa'i antara 2 lampu hijau tu kan Pak Haji Tarikh, kan kita lelaki kita akan lajukan sedikit. Nah, orang perempuan tak payah laju sangat. Tapi saya tengok kalau daripada ragam Indonesia, baik India, Indonesia, entah di mana, yang berlari kuat dengan perempuan. Yang lelakinya, Datuk-Datuk ni lambat sikit, lari Datuk-Datuk Seri, Tan Sri ni, agak gerak pun lembab. Yang perempuan pula yang lancar, bukan main persiap pekik lagi. Inna safa wal marwata dan sebagainya. Tuan-tuan puan, ya Pak Haji Tarikh, kenapa Pak Haji Tarikh silakan. Saya ternampak. Tadi Pak Haji Ahmad on mikrofon, kalau Pak Haji Ahmad nak cakap silakan je. Ustaz, Pak Haji Ahmad duduk boleh Pak Haji Tarikh. Saya kasih Pak Haji Ahmad sekejap Pak Haji Tarikh. Oh, boleh. Pak Haji Tarikh, Haji Ahmad. Maaf Pak Haji Tarikh. So, kindle. Ya. Ini pasal kaki tu, mata kaki tu actually by physical, it's the right way mata kaki tu. Tumit kita kan, yang buku lali Pak Cik. Kalau kita tengok kita punya structure of bone yes. Kalau kita taruh tumit kita dengan tumit, bermakna kita memanglah baris kita tu straight. Kalau kita taruh posture, kalau kita taruh ujung kaki, ada orang ada kaki panjang kaki pendek kan. Betul. Even though tumit pun kalau kita kena dengan African, tumit dia ke belakang je tu. Melengkung tumit dia. Pun tak. Melengkung. Yes. Kalau tumit, kalau mata kaki tu atau buku lali dalam bahasa kita lah kan. Jadi itu memang straight lah. Straight. Jadi satu saya nak cakap pasal apa, kalau kita sembahyang, ini apa yang saya buat lah
Saya ambil kita ni posture kan. Saya punya apa ni? Itu bidang ni. Bidang kita ambil, kita bahu kita sama kaki kita taruh parallel sejajar. Kita akan kena kawan kita juga. Cantik Pak Jamal sebut perkara yang sangat bagus. Kalau kita kangkang besar kan, nanti orang mengamuk dengan kita, kata kenapa pasti, besar sangat. Betul. Jadi kalau kita terlampau kecil, kita seksa badan kita ini kena kecut sikit. Betul. Kita akan jadi mengecut sikit. Kalau struktur kita tu betul-betul dan kita kembangkan sikit aja yang banyak. Jadi kita cantik. Cantik kita. Maknanya bidang bahu dengan postur kaki itu kita tu, jarak dia kita seiringan pasti mesti sejajar ya. Terima kasih Pak Jamal. Terima kasih Pak Jamal bagi input tadi, dan tuan-tuan saya ingat logiknya itu. Dan memang sunnah tu logik. Sunnah tak boleh satu benda yang terbang-terbangan, kita manusia jalan buka pintu keluar tu sampai Mekah. Itu bukan sunnah, itu temberang nama dia. So maknanya tuan-tuan, dia mesti praktikal. Sebab Nabi itu insan dan kita juga manusia. Sebab itu Allah pilih daripada Rasul itu daripada golongan manusia. Kerana jin dia tuan-tuan punya lebih lagi daripada manusia. Daripada sudut yang fizikal ataupun yang invisible dan sebagainya. Jadi manusia tu batas yang paling bawah. Jadi Rasul harus datang daripada yang paling minimum, maknanya kalangan yang sama, supaya tidak menjadi satu hujah. Manusia kata kami tak boleh buat sunnah. Susah atau tak boleh amalkan agama. Sila Pak Haji Tarikh. Tadi Pak Haji Tarikh. Ustaz, orang perempuan kan sebenarnya tengok yang pakai stokin ni mana? Yang pakai stokin maksud Pak Haji Tarikh, dia pakai telekung saja. Jadi kalau dia pakai baju atau baju kurung, dia akan menggunakan stokin. Jadi dia tak pakai yang kain bawah tu lah. Jadi Pak Haji nak tanya kenapa? Kalau dah tutup kaki dengan stokin, tak payahlah nak jadi pertanyaan yang orang tak nampak. Betul. Terima kasih Pak Haji Tarikh. Satu benda yang saya tak terfikir, kita pun kaum perempuan ke Pak Haji Tarikh, tapi Pak Haji Tarikh mengamati perkara tersebut dan Pak Haji Tarikh tahu kita didik anak, kita ada isteri. Nah, kalau dah pakai stokin, Pak kata Pak Haji Tarikh, Mak Haji nak bungkus berapa kali Mak Haji? Bungkus sampai jadi tak tahu kita nak taruh kaki kat mana, dan sampai jadi tak nampak. Nah, kalau di rumah mungkin kita tak pakai stokin, maknanya satu alternatif. Pak Haji Tarikh, terima kasih Pak Haji Tarikh, sangat-sangat besar contribution ni. Kalau ibu-ibu rasa nak lebih mudah mengamalkan sunnah ini, kenakanlah stokin instead of kain yang mischievous tadi itulah, kain labo tadi itu. Oh, sangat jelas Pak Haji Tarikh. Bagus. Sangat senang untuk kita ukur. Ingat, Pak Haji Tarikh ada sebut tadi di awal, setiap kali kita bergerak kaki tu dan kita balik semula berdiri dalam rakaat sembahyang adalah menjadi kewajipan kita cek kaki kita. Dia tengok tuan-tuan, tengok. Jangan tak tengok. Ibu-ibu jangan sembahyang tutup mata macam orang baca mentera. Ya. Hai mambang tanah, mambang air, mambang api, nak tunggu baldi jatuh atas kepala baru nak buka mata. Jangan baca mentera. Kita bukan duduk dalam perigi. Kita sembahyang. Ada keadaan yang betul, si sembahyang itu tidak boleh menggerakkan pandangan kita sebebasnya. Kerana Allah nak tolong kita sembahyang khusyuk. Tapi sembahyang itu bukan pejam mata sampai black out. Atau istilahnya apa? Blur, gambar hitam putih terus langsung. Stokin juga perlu agak panjang, kata Makcik Betty, sebab bila sujud kadang boleh ternampak betis. Jangan pakai stokin orang main tenis. Terima kasih Makcik Betty. Jangan pakai orang main tenis. Kalau Mak Haji nak betul-betul yakin main bola punya bagus. Itu Pak Haji Tarikh main bola ke Pak Haji Tarikh. Sampai batas betis kan kalau stokin orang bola. Iskandar, sekarang punya stokin bola masih sampai betis? Masih. Apa salah stokin bola panjang daripada stokin lain? Saya nak kena pakai shin pad. Betul. Compulsory. Oh, okey, dekat kita punya betis tulang tu dekat tulang kering. Saya ni bukan footballer tuan-tuan. Iskandar ni national team punya footballer. Baguslah. Itu kan maknanya betul. Sampai ke lutut kan? Stokin panjang. Lutut istilah. Stokin panjang. Lutut panjangnya. Hampir ke lutut dah. Okey, masya-Allah. Ini lagi footballer lama Pak Haji Tarikh. Ini zaman Muhtadah Hari Pak Haji Tarikh. Fikir juga habis. Pasal pakai sampai yang macam normal punya stokin tinggi tu, lepas tu perempuan pakai jubal panjang. Ya.
Maknanya it's not ankle sock. Sock yang biasa. Bukan. Yang biasa kan, dia sampai bersetengah tis. Betul tak Isra? Dan cikgu selalu train Umairah macam tu juga. Bagus. Maknanya Umairah anak Iskandar, tuan-tuan dan puan. So cikgu isteri Iskandar. Saya panggil cikgu, saya tak panggil akak. So maknanya cikgu train anak Iskandar perempuan solat demikian. Perlu sebab mungkin ibu saya yakin kita punya pengalaman membesar berbeza ya. Mungkin ya ibu ayah kita punya prioriti tak sama dalam kita membesarkan anak-anak. Jadi mungkin anak-anak sekarang lebih bertuah. Mungkin mereka telah dilatih dari seawal mereka kecil. Namun demikian, untuk ibu-ibu kalau untuk stay, tak nak berubah, kerana apa tak dididik dari kecil, tak biasa kekok. Saya ingat cukup tua kita untuk faham. Kita cukup matang untuk kita faham bahawa Islam itu bukan diwarisi. Nah, kalau ayah ibu kita memang orangnya Islamik dan menggunakan pendidikan dan cara Islami, itu namanya rezeki. Tanggungjawabnya lebih berat lagi sebenarnya. Nanti dah besar, penghayatannya lebih beza lagi. Nah, syukur pada Allah, mungkin kalau ibu ayah kita yang agak biasa, kehidupan yang bersopan santun, namun kurang menekankan aspek-aspek Islami. Namun kita syukur pada Allah, di saat-saat umur kita lanjut begini, dah lepas dari tanggungjawab ibu ayah, kita Allah temukan dengan pelbagai cara yang kita sendiri boleh didik diri kita. Tuan-tuan dan puan, dia perlukan pengorbanan. So, saya di sini Kak Zaitun bermakna kalau kita sembahyang, kalau wanita, boleh saya kata Kak Zaitun, wanita kurang menitik beratkan sedikit isu kaki ni rapat. Biasanya diorang jaga bahu lah Ustaz. Ni yang bahu, ya? Melalui pengamatan lah beberapa kali. Okay. Itu betul tak Kak Zaitun? Jaga bahu tu betul tak? Jaga bahu tu betul. Dalam Islam? Betul, itu betul. Satu itu kita tak kata jangan tukar Mak Haji. Itu bagus. Itu satu yang ibu-ibu dah tunjukkan bahawa ibu-ibu faham agama. Cuma ni kita nak ajar, atau bukan nak ajar, maaf, kita nak kongsi, nak tambah pahala. Sebab sunnah ni tuan-tuan, ada, Kak Zaitun kan ada sunnah yang berbentuk perbuatan yang kita ikut, betul? Nah, ada yang kita tinggalkan. Sebab kenapa? Nabi tinggalkan. Nah, ada sunnah verbal, secara lisan. Dan ada sunnah melalui akhlak. Jadi, antara sunnah yang sangat jelas dalam topik ataupun tajuk Imam Bukhari letak tadi, kaki, bertemu kaki. Bertemu kaki. Jadi, bermakna perbuatan ibu-ibu di masjid rapat bahu, sebenarnya kalau dilengkapkan lagi dengan merapatkan kaki, maka ibu adalah wanita salihah. Ahli syurga insyaAllah. Kadang nak rapatkan bahu kata Makcik Zaitun. Kadang nak rapatkan bahu, si orang sebelah siku, pinggang kita macam tak suka. Sempat juga makcik-makcik. Ya ilah. Orang perempuan macam drama Ustaz kalau kat masjid dulu. Ini pernah satu kali Kak dah takbir ni kena tolak tepi Ustaz. Dah takbir kena tolak tepi. Pasal geng dia nak masuk. Tolak tepi pasal dia tolak akal lah. So geng selit situ lah. Kasih geng selit. Lagi dah share. Itu bukan tempat geng dia kan. Itu memang asalnya tak ada orang siapa-siapa lah kan. Diorang ada dia punya kroni lah Ustaz. Maksud saya orangnya belum sampai. Orangnya belum sampai. Jadi kita merapatkan soft. Dah imam dah mula ni. So kita pun mulalah nak takbir. Baru angkat aja. Sekali dia tolak. Dia tarik kawan dia. Yang baru lepas wuduk ni. Baru siap ni dia tarik masuk sebelah. Kena tolak Ustaz. Dah takbir dah. Dosa tu. Ibu-ibu. Siapa-siapa yang nak main geng tak geng ni main polis sentif. Jangan sembahyang. Main presentif atau kita main sembunyi-sembunyi. Ini saya ingat satu yang agak pelik lah Kak Zaitun kan. Benda tu kita yang sembahyang Kak Zaitun yang kena tolak berasa terkejut lah. Apa benda ni? Apa salah kita bikin ya? Betul lah. Saya ingat ya makcik sekali lagi ya, Makcik Betty turut sebut tadi. Kadang nak rapatkan bahu si orang sebelah siku pinggang kita macam tak suka. Sembahyang jadi hantu. Apa pergi sembahyang ibu-ibu? Dah pakai telekong macam hantu. Perangai pun jadi hantu. La haula wala quwata illa billah. Saya harap ini berlaku 1 dalam 1 juta lah. Saya pun tak terfikir. Sila Pak Haji Tarikh, sila. Pak Haji Tarikh. Saya tak pernah pula kena siku dengan orang sebelah. Saya apa? Yang masa nak luruskan saf
Rekaan yang pertama bagus. Bila naik kedua punya nak berikan betul, meski perempuan-perempuan ni dia punya kain terlabur, boleh terhimpit orang yang kain sebelah kanan kiri tu. Jadi yang sebaik-baik dia pakai stokin. Betul. Pak Haji Tarikh sangat peka, betul. Kalau dia guna kain Miss Universe tu, jadi dia akan terpijak, dia akan tertindih. Kan Pak Haji Tarikh? Ya, terpindih. Akan berbanding kalau pakai stokin dia lebih clean maksudnya. Lagi clean. Tapi kata Makcik Betty tadi, Pak Haji Tarikh, ya maknanya jubah kan lebar. Maknanya jubah lebar kalau pakai stokin kena hati. Maksudnya istilahnya panjangnya biar cukup. Nah, Sismas, terima kasih Pak Haji Tarikh. Sismas katanya dah sebut, yes Ustaz, agree kadang-kadang atau kadang main kejar-kejar Ustaz. Lari-lari dari kita bila nak rapat salah satu sebab. Mereka nak space untuk duduk tahiyat akhir. Mak Haji kalau tak jaga yang awal, jangan harap yang akhir itu sempurna. Maaf saya sebut. Terima kasih Sismas. Maknanya kita nak kata, kalau ibu-ibu, cikgu nak duduk tawarruk, saya rasa. Duduk yang nyengek ke tepi, selempur orang bikin potong rewang tu. Tak ada masalah. Itu sunnah. Ya. Namun dalam kita sembahyang jamaah, kita kena faham sunnah kalau kita menyebabkan kesukaran pada orang, itu perlu kita adjust. Kerana sunnah tidak boleh sampai pada image sunnah dikeji. Ini kita kena faham ni. Ya. So, nanti ibu-ibu yang bagus. Niat ibu-ibu nak jaga yang akhir tu. Saya rasa dah bagus. Tapi kalau awal, kalau jaga ekor, kepala tak jaga, itu nama dia pocong. Itu nama dia penanggal. Kepala tak ada, kaki aja. So, maknanya, tuan-tuan, biar dari kepala sampai kaki jaga. So, ibu-ibu mesti ubah ya culture ini sebab ibu-ibu, Tuhan Allah SWT dah warning kita dengan COVID-19. Kalau kita pergi masjid, nak sama juga PL tadi, geng kita, main polis sentif tadi, siku orang semayang, pakai macam hantu sampai tak tahu nak soft kat mana, nak kipas angin, nak duduk banyak gap, nak duduk macam puteri, Permaisuri Agong, Sultanah Pahang. Sultan Pahang beli durian tepi jalan. Makan kuih tepi jalan je Sultan Agong beli. Saya tengok beli, saya nak yang ni dia bilang. Kita pula yang tak sultanah jadi sultanah. Di sini tuan-tuan, saya khawatir. Kalau Allah bagi peluang sekali lagi kita sembahyang macam biasa, kita datang masjid macam biasa, kelakuan kita sama. Nah, kali ini kalau Allah ambil betul-betul. La samahallah. Na'udzubillahi min dzalik. Jadi ibu, ini gestaan saya. Motivasi lah sebenarnya, tapi maaflah kalau nadanya agak sinis ya. Namun saya nak kata kita kena buat perubahan, termasuk diri saya. So kita orang lelaki ni, dalam kita mungkin nak kena lebih pergi masjid ataupun nak kena duduk sekejap dalam masjid, dah habis main tu duduk baca Quran sikit. Kita kena ubah norma kita dulu kerana Allah dah tegur sedunia. Jadi saya rasa cukup COVID-19 ini memberi kesan pada semua orang, dan termasuk ekonominya, apa agamanya, kesantunannya, kesabarannya, semua aspek ada. Kalau tak sadar juga, ibu payahlah nak cakap ni. Ya. Kemudian ada Makcik Betty sebut kat sini. Sekarang tu orang perempuan macam tu. Okey. Saya sekarang kau jawab kat saya tu, aku tak tahu. Nak kata Makcik Betty, terutama bila tarawih, nak kadang bentang telekong sepanjang-panjang nak simpan tempat untuk geng mereka. Haji ni dah geng-geng lepas tu gaduh. Ni geng apa? Orang lelaki kita ni tak nampak macam geng sangat. Kita agak simple. Dan kita alhamdulillah siapa datang belakang dia kat belakang lah. Tuan-tuan perempuan, ibu-ibu, ini saya mengingatkan diri saya dan ibu-ibu ya. Siapa belum sampai, kita reservekan tempat. Kecuali protokol. Maksud saya yang nak datang raja nak semayang mentori kau kan. Kata orang kalau orang besar-besar kau, itu pun tak ada orang nak ambil banyak sangat tempat tu kan. Kalau ada pun mungkin 10 orang je. 10 orang dari satu masjid ni. Ibu-ibu pula membentangkan sejadah ataupun kita lebarkan telekong tu.
hampar telekung tu nak sambut siapa ibu? Madam Presiden. Dan dosa, kalau orang ni belum ada, kita reserve, dan sampai dosa lagi saya lihat, dah kamat orangnya tak ada, tempatnya kosong. Tukar, nanti Allah ambil masjidnya, saya tak tahu ibu-ibu ya. Ibu kan nak buat gitu, tunggu saya mati dulu. Senang. Kalau ibu nak buat juga, kalau Allah ambil, kita tak jawab lagi. Tapi kita sama-sama ibu-ibu sempurna, kami sempurna. Kami betul, ibu-ibu pun jadi sejahtera. Kita kan masyarakat, kita kan datang masjid, jangan jeling-jeling. Nanti kalau jumpa saya kat masjid bila-bila, ibu jangan lengong saya pula. Maksudnya di sini, saya pun bikin silap, ibu-ibu pun bikin silap. Nah, ini maksudnya kita berubah. Nah, maka Makcik Betty, bila saya geram, saya bahasakan sekali. Nak reserve tempat, jangan di masjid, tapi reserve tempat di syurga kan lebih baik. Betul pula. Betul pula. Betul pula Makcik Betty. So dia reservekan saya satu, kalau dia boleh dia sampai tahap tu, ya. Sekadar kata Sultan Iskandar datang pun tak reserve tempat. Relax aja. Orang perempuan ni macam-macam tu. Ini dia punya feminism sikit, dia panggil gender bias sikit. Iskandar, kau jawab agak betul. Saya tak tahu kat ini nanti bunyi, saya tak tahu. Dalam keadaan ini tentera perempuan, maaf tuan, saya rasa geli hati pula Makcik Betty sendiri tu. Tapi positif lah bagi saya. Kalau nak reserve tempat, reserve di syurga, reserve tempat syurga. Masya-Allah. Tuan-tuan, makanya kita santuni keadaan ini ya. Saya yakin tuan-tuan, semua orang boleh berubah, semua orang boleh dapat hidayah Allah. Malah kita kalau hari ini yang betul pun adalah salah untuk kita menghina ataupun kita kutuk kritik kosong-kosong. Sebab Allah membolak-balikkan hati, pastikan hati kita tu tetap. Nah, tetap hati ini dan amal kita tetap, dia mestilah kita tak boleh sombong. Sebab Allah jadikan Fir'aun hatinya berbolak-balik semakin meninggi kerana ada elemen sombong. Nah, apabila seorang insan dia mendatar, maksudnya ego, kesombongannya mendatar, tidak naik, jangan dinaikkan, dikurangkan lebih bagus sebenarnya ya. Dia akan lebih aman dan dia akan lebih faham keadaan sekeliling. Kita kena jadi orang yang atau mengalami perkara tersebut. Sebab kita main cakap orang, kadang-kadang orang akan, kita tak nampak lensa orang daripada angle yang berbeza. Kita doakan orang-orang, tuan-tuan. Ya, sini Pak Cita ni. Ini pada tadi duduk tanya akhir kan. Ya. Kadang lelaki pun, saya pun ada problem. Kadang bila duduk tu, tak boleh duduk tawarruk betul. Selimpuh tu ya Pak Cita ni. Biasanya tu, lutut ni terbuka. Habis kena orang sebelah. Maknanya terbuka di posisi kita. Posisi itu. Kadang ada yang lama, ada yang nak baca. Jadi position orang gaut ke ni position umum Pak Cita ni? Orang gaut banyak orang tua lah. Banyak orang tua. Sebab apa semua dah ada itu kan. Jadi baca umum kadang-kadang subuh. Ya, maknanya kita punya minyak-minyak pun dah grease dia letak ni kan Pak Cita ni. Itu yang duduk sengit mengangkang jadi tu. Masa subuh dan maghrib kan ada lepas istighfar tu nak baca tu apa la ilaha illallah sekali tu yang 10 kali. Jadi masa panjang kalau kita nak bertahan susah juga. Yang sebelah tu yang kesian. Betul Pak Cita. Jangankan Pak Haji tadi yang tua, saya yang muda kalau nak bertahan tu pun mak saya simpul biawak, buaya semua keluar saya ingat. So terima kasih Pak Cita. Pak Cita ingatkan, maknanya kita nak duduk tawarruk ni. Pak Cita nak kata, kalau kita amalkan sunnah ni, kalau memang kita dah out of the shape, kerana apa keuzuran, kita punya kemampuan pun kurang, kalau di masjid atau waktu kita beramai-ramai, saya ingat kita bolehlah kurangkan kadar tu. Kalau semayang di rumah kan Pak Cita, jangan lupa landing je lah, tak ada masalah. Nak kuat lentang, nak kuat melintang, nak kaki satu kiblat arah barat, satu timur, tak ada masalah. Solatlah sendiri tu, kita sama Allah. Nak duduk selempoh cindai, silakan, bismillah. Yang penting pada keadaan yang kita faham bahawa kita tidak akan menyebabkan kesulitan pada orang lain. Tuan-tuan, saya nak sebut di sini bahawa saya agak haf-haf. Sebelum saya habiskan ni, saya nak haf-haf. Sama ada nak kata di sini mata kaki atau buku lali,
sebenarnya yang patut bertemu buku lali ataupun tumit kaki. Sebab dalam hadis Al-Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani, pengarang kitab Fathul Bari sebut, saya baca sekali lagi, hadis Nu'man ini telah dijadikan dalil bahawa Nu'man Ibnu Bashir yang first tadi, ya, bahawa dimaksud dengan Ka'bun ni bukan nama orang, Ka'bun ni buku lali dalam ayat tentang wudu. Ayat tentang wudu maknanya bukan ayat pasal soft. Ayat Quran tentang wudu, bila kita cuci kaki, adalah tulang yang agak menonjol di kedua sisi kaki, tepatnya pada sendi pertemuan betis dengan kaki. Nah, kerana inilah yang mungkin untuk ditempelkan dengan orang yang ada di sampingnya. Nah, ini pendapat Al-Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani, pengarang kitab ini. So, bermakna kita dapatkan bahu sama bahu, Pak Jitarikh. Dan kita cuba, kalau nak gauge, ya, maknanya kalau kita punya buku lali kan terbunjul keluar kan, kalau terasa kena sebelah dah, kadarnya cukup. Tak payah mengangkang, kata Pak Jitarikh. Kangkang tu tak perlu dan bukan sunnah. It is not part of sunnah. Nah, kalau mungkin pula tuan-tuan, buku lali pun lain-lain. Orang lain-lain buku lali size mungkin. Maksud saya, ya, ada terkeluar menonjol lebih, ada yang mungkin kurang. Serima a bit, ya. So di sini saya menganggarkan ataupun saya cuba himpunkan, ya, bahawa tumit kaki itu adalah ukuran kedua. Maknanya posisi posisi buku lali dia terkeluar sedikit daripada tumit kaki. Dia bukanlah terkeluar sampai 2 inci 2 meter. Dia hanya beberapa inches sedikit keluar daripada tumit kaki. Nah, tuan-tuan, kalau misal orang sebelah kita saiznya sama atau dekat lebih kurang, kita terlanggar dengan terasa daripada tumit. Terasa daripada buku lali. Okey, stop. Itu kadar tu dah bagus. Maknanya posture kita dah betul. Nah, kalau belum lagi kita tak rasa, kita mungkin atau kita tengok kaki. Tengok dia bukan rasa main-main tolak kaki je. Kalau kita tengok orang sebelah dan kita hampir rapat tumitnya, cukup. Okey. Dan ketiga, kalau orang sebelah dia berdiri rapat, tertib, rapat betul, anak dara berdiri betul, betul. So tuan-tuan, jangan kangkang. Dah, bak kata Pak Haji Ahmad Jantan tadi, ikut posture bahu anda. Ini tuan-tuan dah tahu bahu tuan-tuan. Takkan tuan-tuan berdiri A shape. Kalau A shape, A for apple. So tuan-tuan, this is not right. So kalau tuan-tuan shape mesti diri dia, kita mesti jadi I lah. Kita jadi I, maknanya posture itu sama bahu sama kaki. Kalau tuan-tuan bilang keliru, sila ukur baju di badan sendiri. Yang itu saya tak tahu. Yang itu akhir istilahnya. Ya, Pak Jitarikh. Ini saya ada pasal buku lali tadi ni. Kita kebanyakan orang saya tengok ada yang masih berdiri tu, dia punya kaki itu terbuka. Sebelah ibu jari itu terbuka sikit. Ada yang parallel tau. Dua-dua kaki parallel. Kalau dua-dua parallel tu, orang sebelah pun parallel. Kiri kanan terasa tau. Selari dengan tumit tu dengan sampai ke ujung. Mesti terasa. Kalau kita tak kata tu, you will feel it. Yes, okay. Dan kalau kita tengok lebih yakin. Pak Jamat telah duduk kat Mekah tu, saya nak tanya sikit. Kita kalau semain kat Mekah ni, lagilah rojak mama kan Pak Jamat? Ya. Lagilah pelbagai mazhab dan pelbagai cara, sebab kesantunan orang tak sama. Orang ada negara very fast move, tuan-tuan, very fast pace of life. Semayang cara berdiri atau sebagaimana tak check. Ada negara susah sangat pula, nak makan pun tak ada. Jadi dia tak dah belajar sampai kepada tuan-tuan perempuan belajar mungkin. Dan kita mungkin punya kekurangan dengan orang lain. Orang tengok kita sistem sangat, kita ni pula. Jadi Pak Jamat, macam mana kita nak gayakan? Pak Jamat punya pendapat, Pak Jamat Jantan, macam mana kita nak gayakan kalau kita di Mekah? Okey, kita biasa kalau kita semayang berjemaah tu. Kadang-kadang kita syaf dah cantik lah, betul. 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 Dia datang ni masuk tengah-tengah. Dia selit tengah-tengah macam sandwich tu.
Macam sandwich. Tapi memang Allah Ta'ala tu Maha Kuasa kan. Ada aja ruang bagi seseorang tu nak masuk gitu. Ada aja tempatnya. Jadi orang pun beli gap sikit kat situ kan. Jadi bila kita sembahyang tu, kita tak boleh lah duduk macam nak selesa sangat macam mana yang kita nak. Itu kadang-kadang orang tangan dia kembangkan semua itu. Lepas itu kadang-kadang kita macam Syafi'i dia mengajarkan kita tangan kita kuncup sebelah dan sebelakang tangan satu ke belakang. Jadi kalau ke belakang sedikit kan, belakang sedikit. Jadi dari tangan kiri kita ni ke belakang, satu sikunya ke belakang sikit. Jadi taklah kena dia takkanlah begitu ke orang kan. Jadi yang ada tu mengangkat kita tangan. Bagus Pak Jamat teliti maksud saya sampai di situ. Nampak Pak Jamat cuba memahami teks. Bagus. Kemudian Pak Jamat maaf. Jadi bila kita sujud pun kita tangan kita tanganlah kembang macam biasa, macam Ustaz cakap dekat dalam kat rumah kita kembangkan tangan tu kan. Betul. Jadi kita kuncupkan biasa. Jadi kita sembahyang. Jadi sama-sama lah kita dapat melakukan jemaah sama-sama. Cantik. Cantik. Boleh saya kata gini Pak Jamat, daripada apa Pak Jamat sebut, kalau di Makkah itulah peluang kita nak memahami agama dan gayakan apa yang kita faham. Ya betul. Itu cantik. Tapi mula-mula saya pergi pun saya berkata-kata juga dalam hati, orang ni sembahyang macam mana, orang ni sembahyang. Bila saya balik then after discuss dengan kawan-kawan yang faham betul daripada segi agama kan. Betul, bincang. Dia pun cakap kau jangan hiraukan orang, kau buat apa yang kau buat. Betul. Dunia ni macam-macam ada dia kata. Macam-macam mazhab ada. Pak Jamat, kalau memang kita tempat atau liga yang lebih besar, untuk kita tolerate more is dituntut saya rasa. Betul. Kita berada tempat yang lebih besar yang menjamakkan mungkin semua orang dengan pelbagai kepercayaan dan maksudnya berbagai cara pengamalan. Maka di sini nampak tuan-tuan cara mazhab A, B, C, D, E, F, G sebenarnya semua praktikal dan boleh dilakukan. Nah, sepatutnya kita himpun jadi bertoleransi. Dia bukan himpun jadi tegang urat kan Pak Jamat? Ya betul. InsyaAllah. Saya tengok gambar Pak Jamat tu, rasanya terpanggil kita nak umrah. Rasa dah mula rindu sikit. Macam Masya Allah. Thank you Pak Jamat for trigger kita. Pak Haji Tarikh. Sila Pak Haji Tarikh. Ustaz saya pun ada experience macam Haji Ahmad tadi kata. Kita macam mana tunggu waktu sebelum mukamat. Kita kadang bersila kan. Bersila. Datang satu hamba Allah dia ni, dia kiri kanan bersila, dia taruh kaki dia tahu antara punggung kita dua ni. Bila dia bangun, kaki ibu jari, maksud jari jemari. Masuk tapak kaki dia antara, jadi dia macam dia masukkan. Bila dia bangun nanti pun dia pun masuk. Dia berdiri lah maksudnya. Dia berdiri je pun masuk lah tu celah tu. Pak Haji, alhamdulillah saya tak pernah kena pula. Tu macam molester pula bunyi dia. Saya jumpa. Maaf Pak Haji Tarikh. Kemudian saya jumpa tahu tu. Saya kenal. Saya daripada mana tu? Diri sendiri. Orang daripada mana tu Pak Haji Tarikh? Ini orang gelap lah. Orang gelap? Banyak orang Afrika ke India ke mana-mana. Okey. Maksud Pak Haji Tarikh tu daripada mungkin area-area yang large Muslim dia. Okey, kemudian? Tapi ini dah sebab dalam. Kaki ni macam pelik pula. Okey. Dah sebab dalam. Kita ingatlah selesa duduk tu. Jadi kita punya lutut ni kembangkan. Jadi dan antara kita punya tempat punggung kita ni dengan kawan tu, dia boleh masukkan tapak kaki itu sebelah. Bila bangun, kaman, dia pun masuk. Dia lah Pak Haji Tarikh, saya ingat. Tapi Pak Haji Tarikh kalau kena taktik macam tu lagi sekali, Pak Haji Tarikh kena hati-hati ya. Pak Haji Tarikh kena bagi tahu dia. Bilang bayar, this is not right. Bayar. You want to have a seat? Bismillah. You can ask my permission. Sebab dalam Islam kalau orang tap kita kan Pak Haji Tarikh, Allah kata maka lapangkanlah. Ini kalau sedek kaki ni nak kena jawab cara lain lah ya. Terima kasih Pak Haji Tarikh kongsi pengalaman ya. Pak Jamat semua, Pak Haji yang ada, terima kasih banyak. Apa yang Ustaz ketengahkan memang penting kata Siswa Mas. Ketengahkan memang penting, tapi kalau kita ambil sikap kekitaan, insya-Allah everything, kekitaan maknanya berjamaah ya. Everything will fall in place, everything goes back to niat dan nak solat jamaah untuk apa? Maksudnya memahami ya. InsyaAllah sunnah-sunnah semua settle boleh buat. Cuma kadang kita ni bila kita pergi solat di masjid, kita suka terbawa-bawa
kelakuan di rumah. Ya, saya ingat setuju. Terima kasih atas input tadi, sangat baik saya rasa dan boleh lebih mencerahkan kita dan memahami. Dan kita tuan-tuan di sini agree to disagree. Don't worry tuan-tuan ya. Kita okey saja kalau lain pendapat dan kita terbuka untuk menerima perbezaan. Namun yang kita tak boleh terima adalah kita bertegang dan kita sama sekali tidak boleh sepakat. Namun kita dalam satu band yang namanya Islam. Ini pelik. Ini pelik. Dan kita faham dan kita juga agree untuk kita menghormati, namun sesuatu yang melanggar akidah, kita harus terangkan. Dan jika orang enggan untuk mengikuti apa yang kita utarakan, maka antara dia sama Allah Subhanahu Wa Taala. Tuan-tuan, kalaulah antara orang Islam dengan orang bukan Islam, Allah suruh jaga hubungan, apatah lagi antara orang Islam dengan orang Islam. Saya rasa kita kena faham tu. Yang ini mungkin pihak-pihak berwenang yang suruh kita toleransi sama orang bukan Islam, kita setuju. Tapi sila tambah, kita masih lebih bertoleransi dengan orang Islam. Kerana apa? Kerana kita duduk di bawah satu naungan iman dan sunnah Nabi SAW. Alhamdulillah tuan-tuan, terima kasih. Saya rasa seronok tajuk hari ini berbincang dengan semua orang, baik secara tulisan ataupun kita berbincang secara verbal. Terima kasih Kak Zaitun membaca hari ini hadis. Allah muliakan Kak Zaitun dengan syurga. Tuan-tuan perempuan yang discuss juga Allah menerangkan hati kita untuk lebih mudah menerima kebenaran dan tentu kita semua mendapat keberkatan ilmu pengetahuan. Mana yang baik, tuan-tuan perempuan di Facebook Masjid Siglam, mana yang baik, mana yang elok sesuai dengan kefahaman tuan-tuan dan perempuan, maka sila amalkan. Jika tuan-tuan rasa agak kekok, sila dapatkan penjelasan lebih supaya tuan-tuan aman bila tuan-tuan beramal. Sebab amal sesuatu mesti dengan kefahaman, maka dia akan jadi istiqamah. Kalau tak faham, dia akan bertukar-tukar. Terima kasih sama-sama. Terima kasih sama-sama kepada yang ucapkan terima kasih kepada saya yang nak leave the group atau the message. Bismillah. Dan insyaAllah ada umur kita jumpa lagi ya Pakcik Farouk dan pakcik-pakcik yang lain, makcik-makcik juga ya. Mudah-mudahan kita ada kesempatan, Allah bagi kesihatan, Allah bagi umur. Tuan-tuan perempuan yang berada di Zoom ni dan berada di Facebook Masjid Kampung Siglap, kita doakan saudara mara kita, maksudnya kawan-kawan kita, teman-teman kita yang bekerja di masjid, kurnia kesihatan, Allah kurniakan kesabaran, Allah kurniakan kebijaksanaan buat mereka mentadbir dan menguruskan masjid kerana Allah. Dan sokong mereka dengan keuangan, hulurkan sumbangan anda, terutama pada Masjid Kampung Siglap yang ya di kawasan Siglap. Saya ingat kita terangkan kawasan tu dan tuan-tuan Allah terangkan hidup tuan-tuan di syurga nanti dengan sinar dan nur Allah Subhanahu Wa Taala ya. Jumpa lagi dan saya hari rasa sangat gembira sebab kita pun tak jumpa minggu sudah. Terima kasih tuan-tuan yang berada di Zoom kerana bersama dan tuan-tuan perempuan yang saya tak nampak juga, terima kasih kerana ruh anda connected dengan kami di sini. Subhanallah, teknologi nikmat Tuhan yang sangat besar. Kita tutup dengan tasbih kafarah dan surah Al-Asr. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus salihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semua. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz. Terima kasih. Terima kasih Ustaz Mohsin juga. Ustaz Mohsin insya-Allah jadi si terang Ustaz Mohsin ya. Masya-Allah. Okey, saya. Barakallahu fiik. Mana Pak Cik? Jazakallah khair. Pak Cik, kira selamat Cik. Pak Cik punya angle macam lain sikit.